Usaha bantuan terus digiatkan untuk membantu mangsa-mangsa banjir di seluruh negara dan khususnya di Selangor sendiri. Kita melihat di Taman Seri Muda sebagai contoh yang berdepan dengan tahap terjejasnya yang begitu teruk, dan kita ingin bersama pada jam ini saya bersama dengan Lieutenant Colonel iaitu Lokman Hakim Abdul Rahman, Ketua Cawangan Bencana dan Operasi APM yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Tuan Lokman, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Ya, Waalaikumsalam. Baik, kalau kita bercakap soal bantuan yang dihulurkan, pelbagai agensi terlibat, namun bagi pihak APM sendiri, di kawasan-kawasan yang kalau kita lihat di media sosial itu banyak disuarakan bantuan tidak sampai dan sebagainya, bantu kami untuk faham di pihak APM sendiri, bagaimanakah cabarannya untuk sampai ke kawasan ini dan apa perancangannya untuk hari ini setidaknya untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini? Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton dan pendengar Asra Awani. Terima kasih di atas peluang yang diberikan. Sebenarnya saya rasa ini merujuk kepada banjir yang berlaku di beberapa negeri, khususnya di negeri Selangor yang agak mengejutkan kita semua. Sebenarnya apa yang berlaku disebabkan kenaikan air yang sangat mendadak dan beberapa jalan perhubungan terputus. Jadi semasa kita nak melaksanakan operasi menyelamat, ada satu atau dua pasukan bantuan yang telah berjaya masuk di peringkat awal. Tapi malangnya pasukan bantuan yang seterusnya tidak dapat masuk disebabkan paras air terlalu tinggi dan membahaya untuk kenderaan penyelamat. Jadi kami telah sedaya upaya menggunakan segala cara yang ada dengan pasukan penyelamat yang sedia ada di lokasi untuk membantu memindahkan mangsa ke kawasan yang selamat. Dan yang kedua, kalau kita melihat kawasan yang berlakunya kenaikan paras air mendadak ini merupakan satu fenomena yang agak luar biasa kalau dilihat dari segi laporan daripada Jabatan Meteorologi dan juga Jabatan Pengairan dan Saliran mengatakan bahawa taburan hujan kali ini memang sangat tinggi. Ya. Jadi bila sangat tinggi kenaikan air secara mendadak dan kita lihat perkara itu berlaku pada petang Jumaat dan membawa sehingga hari Sabtu dan masih hujan pada hari Sabtu kalau kita lihat. Ya. Jadi kalau kita operasi menyelamat kami agak perlahan, agak terhad, namun kita cuba sedaya upaya untuk melayan panggilan-panggilan daripada para sahabat, para mangsa dan juga kenalan-kenalan mereka yang menelefon ke bilik gerakan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Dan tidak kurang daripada 300 panggilan diterima daripada penghuni-penghuni yang terperangkap. Dan kami sedaya upaya menyenaraikan dan kita mengarahkan pasukan penyelamat kita untuk pergi ke setiap satu jalan atau lorong yang mana terdapat penghuni yang masih terperangkap. Ini adalah perkara yang kita lalui dan kita hadapi dan kita ambil tindakan seberapa baik dan seberapa berkesan yang mungkin. Tuan, kalau boleh bantu kita faham, kerana apabila malam tiba, pihak berkuasa memaklumkan bahawa tidak boleh masuk kerana keadaan gelap gelita lah, tidak ada saluran ataupun sambungan elektrik dan sebagainya. Bagaimana untuk kita fahami cabaran ini? Kerana orang ramai mempersoalkan boleh sahaja pakai lampu ini, lampu itu dan sebagainya. Tapi hanya pihak berkuasa lah yang faham apa cabarannya, kerana ini juga soal keselamatan untuk sampai ke kawasan tersebut. Apa yang berlaku dan juga apa cabarannya untuk kita faham? Okey, inilah antara perkara-perkara yang sebenarnya kita berhadapan dengan risiko. Walaupun dalam setiap agensi kita ada prosedur operasi standard yang mengatakan bahawa operasi sebegini hanya boleh dilakukan sehingga waktu sekian. Namun dalam kes banjir kali ini dia agak berbeza, yang mana pasukan penyelamat kita pun masuk juga ke kawasan-kawasan yang terjejas ni, walaupun tidak orang kata apa, dengan serba kepayahan, kita menghadapi kesusahan untuk masuk memandangkan bekalan elektrik telah pun diputuskan oleh pihak Tenaga Nasional berkenaan demi menjaga keselamatan penduduk. Jadi kami masuk juga dengan menggunakan sumber cahaya yang terhad dan kita amat bersimpatilah kepada penduduk-penduduk yang ada dalam rumah. Walaupun kita kata operasi pada waktu berikut memang agak sukar. Yang kita terpaksa menghadkan pergerakan anggota demi keselamatan. Pemandangan kita tak nampak dalam keadaan tersebut. Lampu jalan pun tak ada. Jadi inilah cabaran-cabaran yang kita hadapi dan alhamdulillah kita mempunyai anggota-anggota yang berdedikasi dan menjalankan tugas walaupun dalam keadaan serba kepayahan. Apa yang boleh kita pelajari, Tuan Lokman, daripada banjir yang mengejutkan ini di Selangor untuk kita tambah baik
kesiapsiagaan kita dan juga orang ramai sendiri untuk memahami dan juga kesiapsiagaan mereka selepas ini? Ya, saya percaya dengan orang kata apa, ialah apabila berlaku satu musibah, banyak pengajaran atau ibrah yang kita perolehi daripada setiap bencana. Walaupun kita beranggapan bahawa mungkin setengah orang berpendapat mudah untuk mengatakan ya atau tidak kepada orang yang terkesan akibat bencana. Tapi inilah kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengambil pengajaran pada masa akan datang. Mungkin kita tengok bila berlaku bencana sebegini, beberapa kelengkapan ataupun peralatan asas yang perlu ada di rumah masing-masing dan perlu ada di sekitaran kita supaya mudah untuk kita mengambil tindakan sewaktu bencana. Sebagai contoh kalau macam bekalan elektrik dah diputuskan, kita ada di dalam rumah, ada juga pasukan penyelamat lalu, atau bagaimana kita nak mengambil perhatian ataupun menarik perhatian pasukan penyelamat yang lalu. Mungkin kita kena gunakan lampu sulur, kita bagi flashlight kepada pasukan penyelamat. Pasukan penyelamat akan nampak ada lagi orang di dalam rumah. Kalau kita visualize memang orang ada, orang duduk atas bumbung dan sebagainya, ya betul. Tetapi bagi rumah yang mungkin orangnya berlindung di dalam, dia pun dah telefon pasukan penyelamat menunggu bantuan. Jadi ini adalah satu pengharapan kepada penduduk-penduduk yang terkesan. Jadi kita berharap pada masa akan datang mungkin dengan perkara yang terjadi kita dapat mengambil iktibar dan kita mungkin menyediakan diri kita ke arah yang lebih baik.